أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Di atas kurniaan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini. Saban Rabu kita bertemu, Alhamdulillah, untuk sama-sama kita membaca kitab karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang berjudul Tamamul Minnah. Kitab ini kitab yang membicarakan khusus tentang 40 amalan yang kalau satu pun amalan ini telah dilakukan, hanya satu sahaja daripada 40 amalan ini dilakukan kerana Allah, maka pelakunya akan dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah di atas nikmat daripada Allah kita dapat membaca kitab ini daripada satu amalan kepada satu amalan yang seterusnya. Dan hari ini kita akan sambung semula menyambung masih kita berada pada amalan yang keempat, iaitu menziarahi orang sakit, menziarahi pesakit. Kita masih di amalan yang keempat dan kita akan baca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu taala anhu wardah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhdi yang mendatangkan hadis untuk mengingatkan, mendatangkan selawat untuk mengingatkan kita supaya memulakan majlis kita dengan selawat. Dan Alhamdulillah ala salamah ya akhil karim, ala usulika bi Misr karima al-habibah mahrusa insyaAllah azza wa jal. Ahlan wa sahlan Ustaz Muhdi setelah sampai, saya kira dah sampai di Mesir. Ustaz Muhdi dah sampai di Mesir untuk menyambung semula pengajian beliau di sana. Moga-moga beliau dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Baik, kita mulakan dengan berselawat sebanyak 11 kali dengan selawat yang telah dipaparkan di bahagian komen oleh Ustaz Muhdi, iaitu selawat yang telah diajar oleh Nabi SAW kepada Syekh Musa Ad-Dari dalam mimpi beliau. Sewaktu itu Syekh Musa Ad-Dari beserta dengan para teman beliau berada di atas kapal yang hampir karam disebabkan angin ribut di lautan ketika itu. Maka di saat itu beliau telah pun tertidur, lalu bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah meminta Syekh Musa Ad-Dari menyuruh kelasi dan juga ahli kapal yang lain untuk berselawat dengan selawat yang akan kita bacakan nanti insyaAllah. Nabi telah meminta untuk membacanya sebanyak 1000 kali. Mereka pun akhirnya membacanya dan pada jumlah sekitar 300 selawat, baru 300 selawat, Allah Ta'ala telah pun mengkabulkan permintaan mereka, iaitu angin yang sedang tiup kencang itu akhirnya kembali reda. Lalu mereka pun selamat daripada karam. Moga-moga berkat kita membaca salawat ini, Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada ribut fitnah, daripada ribut dosa, daripada ribut wabak penyakit, daripada segala keributan di dunia dan juga di akhirat. Moga-moga berkat kita membaca salawat ini, Allah selamatkan kita, ahli keluarga kita dan juga para sahabat kita dan seluruh kaum muslimin daripada keributan apa sahaja jenisnya. Allahumma amin. Kita mulakan dengan salawat ini sebanyak 11 kali sebelum kita menyambung pembacaan kitab Tamamul Minnah Bibayan Al-Khisal Al-Mujibah Lil Jannah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Fadilatul Syekh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, pengarang kitab ini yang merupakan guru kepada Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, yang merupakan juga guru kepada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani dan juga para ulama Al-Azhar serta para ulama yang lain. Kepada beliau dan kepada seluruh para ulama yang telah menyampaikan kitab ini kepada kita dan kepada semua yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan menyambung ucapan Syekh Abdullah Al-Ghumari, iaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, wa an Ali karamallahu wajhah, iaitu pada muka surat yang ke-7, insya-Allah. Pada muka surat yang ke-7, berdasarkan buku PDF yang telah dipaparkan, linknya di Facebook Ruak Jawi. Jadi kita akan masuk pada muka surat yang ke-7, iaitu pada ucapan yang berbunyi wa an aliyin karamallahu wajhah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ kita akan sambung biiznillah subhanahu wa taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-syaikh al-imam Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi وتلامذته وقراء تمام منته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل وعن علي كرم الله وجهه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة صباحا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاد عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا. قلت رواه أبو داود موقوفا ثم قال وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى. والحاصل أنه صحيح مرفوعا وموقوفا.
Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wa jal, daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan." Tidak ada seorang muslim pun. Maknanya, apa yang kita akan dengar ini adalah merupakan pahala yang akan Allah bagi kepada orang muslim. Bahkan, nanti insya-Allah kita akan bertemu dengan 5 amalan yang akan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam satu hadis, yang mana syarat untuk mana-mana amalan diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu, kalau kita tengoklah hadis Sayyidina Jibril AS, apabila Nabi disoal tentang apakah dia Islam, iaitu apakah dia amalan-amalan zahir, ataupun boleh dikatakan sebagai apakah dia rukun bagi Islam, iaitu amalan-amalan zahir yang merupakan punca dan juga tiang seri bagi amalan-amalan ini, maka Rasulullah SAW telah menyatakan, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maknanya Nabi SAW ketika ditanya apakah dia amalan-amalan zahir yang merupakan paling penting ataupun boleh dianggap sebagai tiang seri bagi seluruh amalan-amalan dalam Islam, lalu Rasulullah telah menjawab, yang pertamanya penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Menggambarkan bahawa semua amalan-amalan tidak akan diterima oleh Allah kalau orang itu tidak beragama Islam. Namun kalau dia baik di atas dunia ni, Allah akan balas tapi di dunia saja. Kalau dia tak masuk Islam, orang bukan Islam, tak nak masuk Islam, dia melakukan amalan-amalan baik, ditolong jiran, ditolong orang susah, Allah akan membalas amalan tersebut di dunia. Namun di akhirat dia tidak memiliki amalan tersebut. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW menyatakan, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim pun. Maknanya beragama Islam itu merupakan syarat utama bagi penerimaan amalan-amalan di akhirat. Tidak ada seorang muslim pun yang telah menziarahi seorang muslim yang sakit. Ya'udu, dalam bahasa Arab, ada ya'udu, antara maknanya kembali, tapi di sini bukan maksudnya kembali. Di sini maknanya menziarahi si sakit, menziarahi orang sakit. Jadi, tidak ada seorang muslim pun yang menziarahi seorang muslim yang sakit, ghudwatan. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sabahan. Jadi, sabahan tu bukan daripada hadis. Dalam hadis disebut ghudwatan. Cuma Syekh Abdullah Al-Ghumari menjelaskan apakah maksud ghudwatan. Ghudwatan maksudnya sabahan, iaitu pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Ghudwah ni kalau ikut dari segi terjemahan asal bahasa Arabnya, ghudwah bermaksud daripada lepas sembahyang subuh, daripada masuk waktu subuh sampai matahari terbit. Maknanya, katakan sekarang subuh masuk, mudah cerita kita kata pukul 6. Di Malaysia subuh pukul 6, matahari katakan terbit pukul 7.05 minit begitu. Maka daripada pukul 6 sampai ke 7.05 minit, itulah asal maknanya ghudwah. Asal makna kalimah ghudwah. Lalu Syekh Abdullah menyatakan maksud ghudwah adalah pagi. Menziarahi pada waktu pagi. Sabahan. Apa yang akan berlaku? Tidak ada seorang Muslim pun yang menziarahi seseorang pada waktu awal pagi, illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Melainkan, kata Nabi, tak ada seorang pun yang buat macam tu, melainkan balasannya adalah sebanyak 70,000 malaikat. Allahu Akbar. 70,000 malaikat akan berselawat ke atas orang yang menziarahi orang sakit tersebut. Sampai bila? Sekali sahaja ke? Bukan. Berapa lama? Daripada waktu dia mula menziarahi itu, akan terus menerus malaikat akan berselawat ke atas orang ini. Maksud selawat ke atas orang ini, malaikat akan terus berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa orang ini. Allahu Akbar. Doa malaikat makbul insya-Allah. Malaikat adalah hamba Allah yang tidak pandai berbuat dosa. Maknanya doa mereka adalah merupakan doa yang insya-Allah akan didengar oleh Allah Azza wa Jal. Dan dalam masa yang sama, mereka berdoa ni sebab apa? Sebab Allah yang suruh. Allah yang menyuruh untuk mereka berdoa. Maka ini adalah satu tanda bahawa Allah Azza wa Jal
mengampunkan dosa orang yang menziarahi orang sakit. Berapa ramai malaikat yang mendoakan? 70,000 orang malaikat. 70,000 orang malaikat. Sekejap Hai. Anak buah Anak buah pun nak masuk. Tak apalah, moga-moga berkat dia dengan hadis Nabi SAW. Okey. Duduk situ, main kat situ. Baba nak ngajar. Okey. Sebanyak 70,000 orang malaikat mendoakan orang tadi sampai bila? Dia menziarahi pada awal pagi. Maka daripada awal pagi itu malaikat akan terus berselawat ke atas orang ini sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit. Kat mana sakit? Kat mana sakit? Kat mana sakit? Kat mana sakit? Dah jatuh dah. Duduk elok. Duduk kat bawah, Allahu Akbar. Tengok muka adik. Okay, Nabi SAW mengatakan sebanyak 70,000 orang malaikat akan mendoakan orang yang menziarahi orang sakit tersebut sampai petang. Maknanya sampai kalau ikut hatta yumsi ni sampai masuk waktu petang. Maknanya kemungkinan juga maksud Nabi sampai habis petang. Wallahu a'lam, kita tak tahu secara tepatnya apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi. Cuma nak menyatakan lama sungguh malaikat tadi mendoakan orang yang menziarahi orang sakit. Kemudian kata Nabi SAW, wa in ada ashiyatan, sekiranya orang tersebut menziarahi orang sakit pula pada waktu asyiyah. Asyiyah ni pada waktu malam. Maknanya menziarahi pada waktu malam. Kalau ikut pada asal bahasa Arab, asyiyah ini bermula pada waktu maghrib. Bermula daripada waktu maghrib sampailah akhir gelap malam, iaitu kalau kira-kiranya sampai subuh lah. Jadi sesiapa yang menziarahi orang sakit pada waktu asyiyah, pada waktu malam, salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Maka katakan dia menziarahi itu pada maghrib. Maka daripada maghrib dia menziarahi orang sakit itu, sebanyak 70,000 malaikat akan mendoakan orang tersebut, akan berselawat kepada orang tersebut, iaitu mendoakan kebaikan dia, sehinggalah sampai ke pagi. Berapa jam tu? Maknanya hampir dekat 12 jam. Kalau dia menziarahi pada waktu maghrib, maknanya dekat-dekat 12 jam malaikat tadi akan mendoakan kebaikan orang yang menziarahi orang sakit. Lalu kata baginda Nabi SAW, wa kana lahu kharifun fil jannah. Orang tadi akan memiliki buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut wa kana, dan dia telah pun memiliki. Maksudnya orang tadi dia sudah memiliki, Allah sudah mengajari dia dengan buah-buahan di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Dalam masa yang sama kata Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu wa ardah, wa qala hadithun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis hasan gharib. Maknanya dari segi sanad dia menunggal, namun status hadis ini adalah hadis hasan. Maksudnya hadis ni hadis yang kuat dan boleh dijadikan bukan semata-mata menggalakkan untuk amalan-amalan supaya kita buat fadail amal. Bahkan hadis ini juga boleh menjadi dalil untuk hukum hakam fiqah kerana statusnya yang kuat. Wa qad ruwiya an Aliin mauqufan. Hadis ini juga telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali secara mauquf. Maknanya ada hadis lain yang sanadnya bersambung sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terus menyebut kelebihan orang yang menziarahi orang sakit tanpa Sayyidina Ali sebut ini adalah kalam baginda Nabi SAW. Cuma kata para ulama kita, kalaulah para sahabat Nabi menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak mampu diketahui melainkan melalui cara wahyu. Contoh macam ni, Sayyidina Ali bukannya nampak malaikat sampai Sayyidina Ali boleh sebut ada 70,000 orang malaikat. Maknanya segala itipati ucapan ini adalah berpunca daripada wahyu Allah Azza wa Jal. Makanya apabila Sayyidina Ali
menyatakan bahawa kelebihan orang yang menziarahi orang sakit sebanyak 70,000 orang malaikat akan mendoakan dia, akan berselawat kepadanya, walaupun Sayyidina Ali tak sebut ini adalah sabdaan Nabi, tetapi hukumnya adalah seperti sabdaan Nabi. Bahkan memang sabdaan Nabi, kerana walaupun dia mauquf, maknanya walaupun dia kalau secara sanadnya adalah ucapan Sayyidina Ali, tetapi dia adalah marfu' hukman. Secara hukumnya hadis ini adalah disandarkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kerana para sahabat tidak mampu untuk mengetahui perkara gaib. Tiba-tiba kalau mereka menyebut tentang perkara gaib, itu tandanya mereka mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suka pula dia si kecil ni, tengok gambar dia. Tak maaflah tuan-tuan. Moga-moga anak-anak kita, anak-anak buah kita semua dalam rahmat Allah. Allahumma amin. Okay, kata Syekh Abdullah Al-Humari, qultu rawahu Abu Dawud mauqufan. Dalam musnad dalam Sunan Abi Dawud As-Sijistani, beliau telah meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Namanya kalau dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi hanya menyatakan diriwayatkan. Ada orang telah meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Namun kalau kita buka dalam Sunan Abi Dawud, Al-Imam Abu Dawud memang meriwayatkan dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Ali, tetapi ucapan Sayyidina Ali itu diriwayatkan secara mauquf. Maksudnya tidak perlu disebut Sayyidina Ali kata saya dengar daripada Nabi, ataupun Sayyidina Ali tak kata Rasulullah telah bersabda. Terus Sayyidina Ali menyatakan orang yang menziarahi orang sakit sebanyak 70,000 orang malaikat akan mendoakan dia. Jadi kalau kita buka dalam Sunan Abi Daud, kita akan jumpa sanad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud tentang hadis ni secara mauquf, iaitu tidak disandarkan kepada Nabi, cuma berakhir pada Sayyidina Ali. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Humari, Al-Imam Abu Daud telah berkata, wa usnida hadza an Ali min ghairi wajhin sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis ini secara musnad, iaitu secara bersambung sampai kepada Nabi. Musnad lawan kepada mauquf. Hadis musnad di sini maksud dia hadis marfu'. Hadis ini telah diriwayatkan secara musnad, iaitu secara bersanad daripada riwayat Sayyidina Ali min ghairi wajhin sahih, berdasarkan riwayat yang tidak sahih. Bila sebut tak sahih bukan maksud dia adalah maudhu'. Banyak orang salafan bila tak sahih maknanya dia kata dhaif ataupun maudhu'. Kadang-kadang bila sebut ghairu sahih, maksud dia bukan hadis sahih, tapi mungkin dia hadis hasan, mungkin dia hadis dhaif, mungkin juga dia hadis maudhu'. Jadi di sini dia sebut ada riwayat lain yang dia tidak berstatus sahih. Dia bukan hadis sahih, mungkin hadis hasan, mungkin hadis dhaif, mungkin hadis ini tu kena rujuk dengan ulama-ulama hadis, yang mana diriwayatkan secara bersambung dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang bersambung sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kesimpulannya kata Syekh Abdullah Al-Humari, wal hasilu, kesimpulannya adalah annahu sahih. Hadis ini statusnya sahih marfu'an wa mauqufan. Secara mauqufnya sahih, maknanya kalau kita nak tengok dia ni dari sudut dia mauquf, ianya juga sahih. Secara marfu', maknanya sampai bersambung dengan Nabi, ia juga adalah hadis sahih. Kerana Al-Imam Tirmizi telah meriwayatkan dengan sanad beliau yang status hadis beliau adalah hasan gharib, maknanya dia adalah hadis yang kuat. Maknanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Maknanya hadis yang sahih di sini mungkin maksud Al-Imam Al-Syekh Abdullah Al-Humari hadis yang bukan dhaif lah. Sebab kalau kita tengok dalam kalam Al-Imam Tirmizi, hadis ni bukan berstatus sahih, dia berstatus hasan. Cuma Syekh Abdullah sebut sini wal hasil anhu sahih. Sahih di sini maknanya adalah maqbul, maqbul, bukan dhaif, marfu'an wa mauqufan. Maknanya alhamdulillah Syekh Abdullah Al-Humari mudahkan kita dengan menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali menceritakan kelebihan orang yang menziarahi orang sakit yang pahalanya adalah diberikan doa oleh para malaikat yang berjumlah 70,000 malaikat. Hadis ini sekalipun ada riwayat secara sampai kepada baginda Nabi, ataupun dalam istilahnya kita panggil marfu',
Ada juga riwayat yang tak sampai kepada Nabi tapi hanya berhenti pada Sayyidina Ali, iaitu hadis mauquf. Walau bagaimanapun kedua-dua riwayat ini kesemuanya adalah tidak dhaif, maknanya dia adalah hadis yang kuat. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, beliau nak huraikan sikit apa maksud wa kana lahu kharif. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi wasallam wa kana lahu kharif. Lalu kata beliau ai wa kana lahu thimarun fil jannati yakhrufuha wa yajtaniha. Maksud dia adalah orang yang menziarahi tadi, dia telah memiliki buah-buahan di dalam syurga Allah Azza wa Jal, yang mana yakhrufuha, dia akan memetik buah tersebut, wa yajtaniha, dia akan memanjangkan tangan dia, dia akan menggapai buah tersebut di syurga kelak. Maknanya Allah sudah pun mempersiapkan syurga Allah, bahkan kebun syurga untuk orang yang menziarahi orang sakit. Jadi sangat rugi kalau kita dengar cerita sahabat kita sakit atau keluarga kita sakit, tapi kita tak nak ziarah. Sebab selain daripada kita memberikan kegembiraan kepada orang sakit tersebut, bahkan kata dalam hadis ini, kalau kita tengok, selain daripada kita memberikan kegembiraan, semestinya orang yang sakit dia gembira dengan sebab orang lain datang doakan dia. Tapi rupa-rupanya yang menziarah pun dapat keberkatan. Maknanya subhanallah, orang Muslim ni dalam apa keadaan sekalipun dia adalah berkat. Dia sihat, dia berkat, dia dapat lakukan ibadah. Dia sakit, orang lain dapat tumpang pahala. Kalau dia tak sakit, orang tak boleh nak menziarahi orang sakit. Tapi dengan sebab dia sakit, selain daripada Allah mengampunkan dosa dia, Allah membersihkan segala kesilapan dia, Allah mengangkat darjat dia dengan sebab kesabaran dia, orang yang ziarah dia pun dapat pahala. Sebab tu orang mukmin ni subhanallah, oleh kerana dia telah beriman kepada Allah, maka dia adalah insan berkat yang dalam kehidupannya semuanya akan memberikan faedah dan kebaikan kepada orang lain. Hatta kalau dia meninggal sekalipun, kita pun pergilah solat jenazah dia. Dengan sebab dia meninggal, kita dapat sembahyang jenazah. Kita sembahyang jenazah, kita akan dapat pahala pula yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Sebab itu, orang mukmin ni orang yang merupakan satu kelebihan, satu kemuliaan yang tidak terperi banyaknya. Sampai kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, kata beliau, umat Nabi Muhammad ni malyanil khair, berjuta-juta kebaikan yang ada dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat baru-baru ni guru saya dalam hadis, saya pernah mendengar Sahih Bukhari daripada beliau, itu Fadilatul Syekh Usamah bin Badi' Sa'idan Al-Filastini. Saya telah mendengar Sahih Bukhari daripada beliau. Ikut-ikutnya saya dengar semua, tapi dalam majlis tu kadang-kadang kita letih, kita terlelap juga tu. Adalah 2-3 hadis tu saya dengar dalam keadaan terlelap. Jadi mungkin tak boleh saya nak sebut saya telah mendengar seluruh hadis Sahih Bukhari daripada beliau, tapi saya telah mendengar kebanyakan hadis Sahih Bukhari daripada beliau. Dan saya juga telah mendengar Alhamdulillah Syama'il Muhammadiyah daripada beliau seluruhnya. Saya juga telah mendengar Al-Arba'in Nawawiyah daripada beliau seluruhnya. Jadi baru-baru ni, beliau sekarang berada di Turki. Baru ni Allah Ta'ala memberikan ujian kepada beliau sekeluarga dengan beliau telah dijangkiti penyakit COVID. Beliau telah dijangkiti COVID-19. Lalu akhirnya kita pun, kawan-kawan, sahabat-sahabat, anak-anak murid semua pakat tulis mesej kepada beliau, mohon doa agar Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada beliau. Lalu akhirnya baru ni beliau beliau siarkan di Facebook beliau yang beliau Alhamdulillah sudah sihat, dan beliau ucap terima kasih kepada semua orang yang mendoakan beliau. Lalu saya tertariknya beliau mengatakan, kalau orang sakit, kita disunatkan untuk menziarahi orang sakit. Okey. Namun disebabkan hari ini nak menziarahi orang sakit tak boleh, sebab takut nanti, macam kata beliau, saya terkena penyakit COVID. Kalau orang ziarah, takut orang pula kena COVID. Jadi, kata beliau, moga-moga, ini satu benda yang sangat menarik. Saya tak pernah terfikir. Tapi kata beliau, subhanallah, kata beliau, moga-moga dengan kita mengutus surat, kita menghantar mesej kepada orang yang sakit, memberikan semangat kepada dia, moga-moga itu juga dikira oleh Allah sebagai menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit secara elektronik begitu, tidak secara badan,
tetapi secara mesej, secara surat, kata beliau, moga-moga itu juga termasuk di dalam kategori menziarahi orang sakit. Jadi itu satu benda yang sangat menarik yang mungkin kita boleh tambah sebagai catatan kita, bahawa menurut Fadilatul Syekh Usamah bin Badi' Sa'idah Al-Filastini, beliau mengharapkan agar orang yang menziarahi, orang yang mengutus surat, yang memberikan mesej kepada orang yang sedang sakit, memberikan kekuatan kepada dia, moga-moga itu juga termasuk di dalam kategori menziarahi orang sakit. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari seterusnya, kata beliau, "Faman 'ada maridan musliman yusabu bi thalathati asya'." Barang siapa yang telah menziarahi orang sakit yang beragama Islam. Maknanya orang bukan Islam tak perlu ziarah ke? Tidak. Kita ziarah juga. Bukan takat orang Islam saja kita ziarah. Namun, orang yang bukan Islam juga kita ziarah. Mana tahu dengan kita mempamerkan, kita melakukan apa yang disuruh oleh Nabi dengan berbuat baik sesama manusia, moga-moga itu juga memberikan kesan baik kepada mereka untuk memerhatikan agama Islam. Berapa ramai orang yang memeluk agama Islam bukan dengan sebab dakwah secara kita cerita tentang Islam apa semua, tapi kerana tertarik dengan akhlak orang Islam. Walaupun kalau kita tengok akhlak orang Islam pun bukan semuanya mengikut syariat. Ada juga yang hidup dalam keadaan melawan syariat, yang tidak ikut syariat. Namun secara umumnya umat Nabi Muhammad adalah umat yang berakhlak. Saya pernah tengok dalam satu YouTube, ada satu orang perempuan tu, dia banyak pergi berjalan ke sana ke sini. Dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Afghanistan, dia pergi ke banyak negara-negara Islam. Dia banyak pergi ke negara Islam. Dalam masa yang sama, dia menyatakan, dia buat secara live, apa yang dia alami. Dia banyak kali kadang-kadang rosak motor dia. Dia bawa motor. Rosak motor dia dalam perjalanan. Selalunya, bila dia minta tolong orang Islam tidak orang kata apa, tidak teragak-agak untuk membantu dia. Bahkan kadang-kadang ada yang siap bagi duit lagi, walaupun orang yang bagi tu pun bukan orang kaya sangat. Dan kata beliau juga sering diajak pergi ke rumah mereka dalam keadaan rumah mereka rumah yang dhaif, makanan mereka juga dhaif, tapi tetap mereka mahu memuliakan wanita yang beragama Kristian tadi untuk dapat merasa sikit. Maknanya sebab dia orang asing, dia bukan orang tempatan. Lalu ikramud duyuf, kita memuliakan tetamu, itu dipraktikkan oleh orang-orang Islam kita dalam cerita tu, merujuk kepada di Yaman dan juga merujuk di Afghanistan kalau tak silap saya. Akhirnya pengembaraan beliau yang begitu lama itu membuka hati beliau untuk mengenal mengapa orang Islam ni begini. Lalu akhirnya terdetik hati dan beliau telah jumpa bahawa kesemuanya atas dasar kerana ini adalah tuntutan daripada agama Islam. Lalu akhirnya dengan penuh tanpa paksaan beliau telah memeluk agama Islam. Masa dia sebut dia masuk Islam tu sampai dia menangis, kita tengok pun subhanallah. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita melaksanakan syariat untuk diri kita. Kita pun buat bukan nak minta duit dengan dia, tetapi subhanallah, akhlak umat Islam ini dia akan bagi kesan kepada orang bukan Islam. Maka itulah dakwah. Selain daripada kita berdakwah secara lisan, sebenarnya mempamerkan akhlak yang mulia itu sebenarnya juga adalah merupakan dakwah. Kerana kita diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rahmat untuk manusia. Sebagaimana Nabi adalah rahmat, kita juga dituntut untuk bersikap belas ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah telah menulis al-ihsan, iaitu berbuat baik, bersikap lemah lembut ke atas semua benda. Ke atas binatang, ke atas manusia, ke atas yang beriman, ke atas yang tidak beriman, ke atas tumbuh-tumbuhan, ke atas alam. Seluruh makhluk Allah ini berhak untuk mendapat kasih sayang dan juga belas ihsan daripada kita. Jadi alhamdulillah, moga-moga dengan kita menziarahi orang Islam, bahkan walaupun di sini dalam hadis disebut menziarahi orang bukan orang yang beragama Islam. Nabi kata, ma min muslimin ya'udu musliman, tidak ada seorang muslim yang menziarahi orang muslim yang lain. Namun tidaklah ini bermaksud kita tidak menziarahi orang bukan Islam. Bahkan dengan kita menziarahi orang bukan Islam dengan niat moga-moga kita dapat menggembirakan hati dia, moga-moga dia akan terfikir tentang Islam, moga-moga dia akan memeluk agama Islam, moga-moga ini juga akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal.
Cuma dalam pembacaan saya yang kasar-kasar ni, setakat ni yang kita jumpa, kelebihan ini merujuk khusus kepada orang yang menziarahi pesakit Muslim. Kalau pesakit bukan Islam, adakah ini juga ganjarannya? Itu memerlukan kepada bicara Allah dan sabdaan Nabi, kerana ia berkait dengan perkara ghaib. Cuma yang pastinya menziarahi orang bukan Islam tidak ada salahnya. Bahkan dari sudut yang lain, ia juga membawa kepada kita memberikan peluang kepada mereka untuk berkenalan tentang agama Islam. Sebab tu doktor-doktor, Allahu Akbar, betapa banyaknya pahala para doktor, para jururawat yang mereka telah menjadikan diri mereka sebagai orang yang berkhidmat. Bahkan menziarahi orang sakit setiap hari. Banyaklah pahala yang mereka terima setiap hari. Malaikat akan berdoa mohon keampunan kepada mereka. Moga-moga walaupun saya bukan doktor, moga-moga Allah tetap juga memberikan peluang kepada kita untuk menziarahi orang sakit. Kata Fadilatul Syekh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, "Faman 'ada maridan musliman yusabu bi salasati asya'." Barang siapa yang menziarahi seorang pesakit Muslim, dia akan diberi pahala sebanyak dengan 3 pahala. 3 kelebihan. Pertama, ahaduha yusalli alaihi 70,000 malak idza 'ada sabahan hatta yumsi wa idza 'ada masaan hatta yusbih. Orang ini akan didoakan oleh 70,000 orang malaikat. Subhanallah. 70,000 orang malaikat akan mendoakan orang yang menziarah ini. Kalau orang itu ziarah pada waktu pagi, daripada pagi sampai ke petang, dia akan didoakan oleh malaikat tersebut. Yang jumlahnya 70,000 orang malaikat. Kalau dia menziarahi pada malam, maka daripada malam sampai ke subuh, malaikat akan terus-menerus berdoa kepada orang tersebut. Ini kelebihan pertama. Saniha, kelebihan yang kedua, yadkhulul jannah. Orang ini akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, salisuha yakunu lahu fiha simarun yajtaniha wa yakuluha. Orang ini akan memiliki buah-buahan di dalam syurga, dan orang ini akan memetik buah-buahan tersebut dan dia akan makan buah-buah tersebut. Kalau kita fikir-fikir, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, maknanya semua orang ke syurga insya-Allah akan dapat macam-macam. Namun seakan-akan, wallahu taala a'la wa alam, seakan-akan ada buah-buahan khusus yang Allah peruntukkan untuk orang yang menziarahi orang sakit. Itu wallahu alam, adakah itu maksudnya? Atau Nabi nak menceritakan orang itu akan masuk syurga, dan orang yang masuk syurga siapa pun dia akan dapat minum, dia akan dapat makan buah-buah dalam syurga. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin juga maksud hadis ini, wallahu alam, saya tak tahu, tapi mungkin juga apabila Nabi telah menyatakan dia akan dapat makan buah-buah daripada syurga, seakan-akan moga-moga ianya buah-buahan khusus yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menziarahi orang sakit. Sebab orang dalam syurga memang akan dapat makan buah-buah yang sangat indah dalam syurga Allah Ta'ala. Namun mengapa Nabi sebut secara khusus untuk orang sakit dia akan dapat makan buah dalam syurga? Moga-moga ada buahan khusus yang akan diperuntukkan oleh Allah dalam syurga. Adakah betul kenyataan saya tadi? Wallahu alam. Kita nak tahu bila? Kita tunggulah syurga, nanti kita akan tengok. InsyaAllah Azza wa Jalla. Baik, daripada hadis ni tahulah kita bahawa menziarahi orang sakit tak semesti waktu pagi saja. Boleh juga pada waktu malam, iaitu berdasarkan kesesuaian. Maknanya kesesuaian sangat penting, sebab kita memang ingin menziarahi orang sakit, tapi jangan sampai kita menyusahkan orang sakit. Waktu-waktu di tengah tidur, pukul 1 pagi kita pergi ziarah dia buat apa? Tapi kalau ada keperluan untuk menziarahi pada waktu itu, ya silakan. Kerana kita menziarahi orang sakit, tapi dalam masa yang sama perlu memberikan kerehatan kepada orang sakit. Cuma kalaulah dia katakan dia masuk, dia sedang sakit pada waktu malam, mengapa kita tak menziarah dia pada waktu malam tersebut? Kalau dibenarkan oleh pihak hospital. Jadi menziarahi orang sakit, selain daripada mana-mana waktu pun tak apa, tapi perlu diraikan suasana orang sakit tersebut. Janganlah dia masih sedang lena, kita gerak dia semata-mata supaya nak beritahu yang kita ziarah dia. Itu menyebabkan dia akan terganggu, sebab memberikan kerehatan kepada orang sakit itu sangat dituntut. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ada satu hadis maudhu'. Kata beliau, tambih, ambil peringatan pasal isu menziarah orang sakit ni, ada satu hadis maudhu'. Jangan-jangan takut kita menyebarkan pula kepada orang. Kadang-kadang orang pun tak tahu itu hadis maudhu', orang ingat ni kalam Nabi, tapi ia bukan kalam Nabi. Apa dia? Kata Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari,
Rawa Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Marad wal Kaffarat an Anas radhiyallahu anhu marfu'an man 'ada maridan wa jalasa 'indahu sa'atan ajrallahu lahu 'amala alfi sanatin la ya'sillaha fiha tarfata 'ain wa huwa hadithun mawdu' la yajuzul 'amalu bihi falya'lam zalik. Ambil peringatan, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ada satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau Al-Marad wal Kaffarat. Satu buku yang ditulis oleh beliau khusus tentang penyakit dan bahawa penyakit ini akan menghapuskan dosa. Beliau telah meriwayatkan dalam kitab ini hadis melalui Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu yang disandarkan bahawa Sayyidina Anas telah mendengarnya daripada Nabi. Apa sabdaan Nabi dalam berdasarkan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya? Katanya Rasulullah bersabda, man 'ada maridan, barang siapa yang telah menziarahi orang sakit, wa jalasa 'indahu sa'atan, lalu orang itu telah pun duduk bersama dengan orang sakit seketika. Sa'ah ni maknanya satu waktu. Kalau ikut dalam bahasa kita sekarang, bila kita tanya orang Arab, sa'ah maknanya 24 jam. Sa'ah maksud dia, sa'ah maksud dia 1 jam. Tapi dalam hadis, sa'ah di sini bukan bermaksud 1 jam. Sa'ah bermaksud apa sahaja, seketika, 2 minit, 5 minit, 10 minit, setengah jam. Asal duduk sahaja dengan orang sakit, itu dinamakan sebagai sa'ah. Ajrallahu lahu amala alfi sanah. Orang itu akan diberikan satu kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Allah akan memberikan kepada dia, akan menjalankan kepada dia amalan 1000 tahun. Maksudnya Allah akan memberikan kepada dia ganjaran pahala seakan-akan dia telah beramal ibadah selama 1000 tahun. La ya'sillaha fiha tarfata 'ain. Dalam tempoh 1000 tahun itu pula, dia beribadah dalam keadaan langsung tidak melakukan maksiat walau sekelip mata. Sekelip mata pun dia tidak melakukan maksiat dalam tempoh 1000 tahun tadi. Maknanya Allah akan memberikan pahala kepada dia. Dia duduk sekejap je. Dia mungkin duduk 5 minit, mungkin duduk 10 minit. Tapi Allah akan bagi pahala seakan-akan dia beribadah selama, dia hidup selama 1000 tahun, dia beribadah selama 1000 tahun. 1000 tahun tu pula pahalanya penuh kerana dia seakan-akan tidak langsung melakukan dosa walau sekelip mata. Jadi kalau kita tengok ganjaran ni, wow. Cumanya, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wahuwa hadithun mawdu'. Hadis ini adalah hadis mawdu'. Menurut Syekh Abdullah Al-Ghumari, ianya bukan sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi la yajuzul amalu bihi. Maka tak boleh kita beramal dengan hadis ini. Maknanya kita tak boleh kata, oh Rasulullah bersabda. Sebab dalam kita menggalakkan orang melakukan ibadah, kita boleh dengan mendatangkan ayat Quran, hadis yang sahih, hadis yang hasan, begitu juga hadis yang dhaif. Kalau ia bukan hadis Nabi, sebaliknya rekaan disandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak menyebutnya, tak boleh kita cerita pada orang ramai, ini hadisnya, sedangkan ia bukan hadis, kerana itu termasuk dalam kategori melakukan penustaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma habis Syekh sebut ni sebab apa? Syekh sebut ni nak bagi tahu untuk memberikan peringatan kepada kita, bukan Syekh mahu menyebarkan hadis maudhu'. La yajuzul amalu bihi falya'lam zalik. Maka hendaklah setiap kita mengetahui perkara tersebut. Dalam kita nak menggalakkan orang melakukan kebaikan, jangan sama sekali kita terjebak menyebarkan pula hadis-hadis maudhu'. Kerana ia bukan sabdaan Nabi. Cuma kadang-kadang ada juga hadis yang berlaku perbezaan pandangan para ulama'. Ada ulama' berpendapat hadis ni maudhu'. Ada ulama' berpendapat dia tak maudhu', dia hanya dhaif. Maka ketika itu berlaku perbezaan pandangan dalam hukum. Adakah hadis ini maudhu' ataupun dhaif. Tapi kalau memang pasti ia adalah maudhu', semua ulama' kata dia maudhu', maka ketika itu tidak boleh kita menyebarkan hadis tersebut kerana ia bukan sabdaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Okey, seterusnya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, tambihun akhar. Ni satu lagi berita, satu lagi peringatan yang bagi lil maridi an yuqaddima liman ya'uduhu syai'an min mat'umin aw mashrubin. Syekh Abdullah Al-Ghumari, sepatutnya orang sakit pun
dia kena juga memberikan sesuatu. Dia hendaklah menyediakan sesuatu kepada orang yang menziarahi dirinya berupa makanan ataupun minuman. Maknanya berupa makanan ataupun minuman hendaklah disediakan juga oleh orang sakit tadi kepada orang yang datang ziarah dia. Maknanya contoh, dia kalau di hospital mungkin susah lah Tapi katakan dia dah pulang, doktor dah bagi dia pulang dan keadaan dia masih sakit. Jadi bila orang datang ziarah, orang sakit ni kalau dia mampu bercakap, dia bukan koma, dia boleh kata kepada isteri dia contoh, atau pada anak dia, atau pada keluarga dia yang berkhidmat kepada dia, dia kata tolong bawa air untuk orang yang datang ziarah saya, tolong sediakan makanan sikit untuk orang yang datang ziarah saya. Ini adalah merupakan satu tuntutan. Maksudnya bukan semata-mata orang yang menziarahi saja disunatkan menggembirakan orang sakit. Orang sakit juga disunatkan ataupun digalakkan untuk menggembirakan orang yang datang menziarahinya. Sebab dia kena rasa gembira atas rasa kasih sayang orang datang ziarah dia. Kalau orang tu benci dia, orang tak datang ziarah dia. Tapi ini menunjukkan yang menziarah itu memang sayang kepada dia. Jadi hendaklah dia juga menunjukkan betapa dia seronok dengan kedatangan tadi dengan memberikan sesuatu berupa makanan atau minuman kepada orang yang menziarahinya. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri bin Ushdi, walaupun beliau tak cerita pada pasal orang sakit, beliau sebut secara umum. Kalau orang datang ziarah kita, kita hendaklah memuliakan tetamu. Tetapi tidak perlu sampai kita menyusahkan diri kita. Bila datang tamu kita pun kata, nanti nak kena call minta makanan yang mewah-mewah. Tak perlu. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Ushdi, Al-judu bil mawjud. Al-jud bil mawjud. Sifat pemurah itu adalah berdasarkan apa yang ada. Maknanya di rumah kita ada apa masa tu? Katakan di rumah kita ketika itu ada kebetulannya pagi tadi ada cekodok. Ada cekodok yang berbaki. Okey, cekodok tu silakan. Kebetulan di rumah kita ada mi. Okey, goreng lah. Sebab goreng mi taklah susah. Tapi kalau sampai nak masak rendang, nak buat ketupat, itu kan susah tu. Jadi tak perlu sampai menyusahkan diri. Apa yang ada, tak perlu sampai nak kena telefon mana-mana restoran tolong hantar ke. Tak perlu, sebab ia akan sampai satu tahap dia akan rasa susah. Datang lagi, orang datang lagi, nak kena jamu lagi. Jadi susah. Sebab itu konsep yang diajar oleh Islam mudah. Kita hormat orang yang datang ziarah kita, tetapi secara berdasarkan kemampuan kita, tanpa menyusahkan diri. Al-jud bil mawjud. Sifat pemurah berdasarkan apa yang ada di rumah ketika itu. Jadi kalau begitu, hatta kalau siapa datang pun kita tak rasa tertekan. Sebab apa yang ada, apa yang ada di rumah kita. Bahkan ada seorang sahabat, kalau tak silap saya, Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Kalau tak silap saya, beliau ni orang yang suka datang ziarah beliau. Jadi satu hari orang datang ziarah beliau dan akhirnya tak ada makanan di rumah. Yang ada hanya tembikar yang dulunya pernah diletakkan madu. Cuma madu tu tuang dah tak keluar. Dah habis. Cuma adalah madu yang masih melekat di dalam mangkuk ataupun botol ataupun tembikar tersebut. Lalu Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib pecahkan tembikar tu dan mengajak orang yang datang menziarahi supaya orang dah tercelet ambil sikit dengan tangan dan jilat sebab itu saja yang ada di rumah kebetulan masa tu. Itu saja makanan yang ada. Maknanya sampai ke tahap itu tidak menyusahkan diri dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Humari, mari mana tuntutan supaya kita digalakkan untuk memberikan kepada orang yang datang menziarah kita berikan sebarang makanan atau minuman. Kata Syekh Abdullah Al-Humari, lima rawahu Tabarani fil awsati bi isnadin jayyidin an Humaid At-Tawil an Anas radhiyallahu anhu anna qauman dakhalu alayhi ya'uduhu faqal ya jariyah qarribi li ashabina walau kisra fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul makarimul akhlaqi min a'malil jannah. Kata Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, tuntutan untuk kita memberikan minuman dan makanan kepada orang yang datang menziarahi orang sakit
orang sakit tu diminta keluarga dia untuk sediakan adalah berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang bagus, bisnadin jayyid, dengan sanad beliau sampai kepada Humaid At-Tawil. Daripada Humaid At-Tawil, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya ada beberapa sekumpulan orang telah pun masuk menemui Sayyidina Anas bin Malik, yang mereka ini datang menziarahi Sayyidina Anas bin Malik yang ketika itu sedang sakit. Lalu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Anas ni orang yang duduk lama dengan Nabi, 10 tahun beliau diasuh oleh Nabi kerana beliau adalah orang yang berkhidmat pada Nabi daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Jadi kata Sayyidina Anas kepada jariyah, kepada jariyah ni kita boleh kata macam hamba perempuan. Jariyah hamba perempuan, maksudnya beliau ada hamba perempuan. Lalu kata, main kalau zaman hari ni kita boleh kata macam pembantu, itulah pembantu rumah. Jadi lalu kata beliau kepada pembantu rumah beliau, wahai hamba perempuan, qarribi li ashabina walau kisra. Wahai hamba perempuan, dekatkanlah untuk para sahabat kami walaupun hanya potongan daripada roti. Main roti walaupun roti dah tinggal roti pecah-pecah. Bukan roti yang sempurna, tinggal baki-baki roti je. Apa yang ada, keluarkan. Begitu mudahnya. Walaupun mungkin hanya pecahan-pecahan roti. Sebab orang Arab ni roti keras. Kalau dah lama-lama tu dia akan keras. Macam kita, roti gardenia tu lembut berhari-hari. Orang Arab punya roti, roti berbulat, roti bulat tu, bila dah lama dia akan keras. Bila keras kita boleh patah-patah, kita boleh makan sambil dia patah. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, datangkanlah walaupun hanya pecah-pecah roti yang keras. Kerana apa? Kata beliau, kerana sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makarimul akhlaq min a'malil jannah. Sesungguhnya kata Sayyidina Anas, kerana sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makarimul akhlaq. Akhlak yang mulia, makarim, akhlak-akhlak yang mulia ini adalah daripada amalan-amalan syurga. Maksudnya akhlak yang mulia akan membawa pelakunya untuk pergi ke syurga Allah. Siapa yang berakhlak, yang beramal dengan amalan yang mulia, dengan akhlak yang mulia, amalan itu akan membawanya untuk ke syurga Allah Azza wa Jal. Dan amalan-amalan mulia banyak. Antaranya adalah memberikan makanan kepada tetamu. Jadi Sayyidina Anas bin Malik menjadikan hadis ini untuk beliau praktikkan kepada orang yang datang menziarahi beliau, dimuliakan. Jadi kalau kita tengok para hadirin dirahmati Allah, di sini kita juga dapat belajar bahawa kadang-kadang dalil dalam satu perbuatan itu bukan satu hadis yang cerita khusus tentang amalan tersebut. Kalau kita tengok dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Anas tak mendatangkan pula hadis yang jelas-jelas meminta supaya orang sakit memuliakan tetamu. Namun Sayyidina Anas mendatangkan hadis yang umum, iaitu akhlak yang mulia adalah merupakan amalan-amalan syurga. Jadi kalau kita tengok di sini, antara amalan yang mulia apa dia? Amalan yang mulia adalah memuliakan tetamu. Dan memang kita dituntut untuk memuliakan tetamu. Namun, tidak pula Nabi menyatakan memuliakan tetamu ini hanya dengan syarat orang yang tetamu itu mesti orang yang sihat. Nabi sebut umum gitu. Jadi akhirnya Sayyidina Anas bin Malik memahami bahawa tak kira siapa, dia sakit ke, dia tak sakit ke, ya, tak kira dia sakit ke, tak kira dia sihat ke, kalau orang datang ziarah dia, sama ada ziarah sebab dia sakit atau ziarah sebab dia sihat, maka hendaklah dimuliakan tetamu yang menziarahinya. Jadi di sini kita juga dapat tengok bahawa para ulama kadang-kadang dalil mereka bersifat umum. Contoh macam hari ni orang kata, mana bukti, mana dalil Nabi SAW buat tahlil, buat tahlil, panggil orang datang makan rumah apa semua. Kita kata dalil umum tidak melarang, sebab Nabi meminta kita supaya berhimpun membaca Al-Quran. Sekarang dalam majlis tahlil kita akan baca ayat Al-Quran secara berjemaah. Nabi meminta kita untuk duduk beramai-ramai menyebut nama Allah, berzikir. Dalam majlis tahlil kita berzikir. Kemudian dalam masa yang sama tuan rumah memberikan makanan kepada orang yang datang. Maka kalau kita tengok kesemua ini tidak dilarang oleh syarak. Maka walaupun tidak ada dalil khusus menceritakan amalan yang dibuat tu secara langsung, namun apabila amalan itu tidak bercanggah
kita halusi setiap satu tu tidak boleh bertentang dengan syariat, maka tidak masalah. Dan ini sangat-sangat jelas dengan cara kefahaman Sayyidina Anas bin Malik di dalam menyatakan bahawa orang sakit dituntut untuk memuliakan tetamu dengan mendatangkan hadis yang umum. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai kita dengan hadis yang ataupun amalan yang keempat, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada amalan yang kelima, iaitu menziarahi seorang saudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menziarahi orang yang sihat. Kalau tadi menziarahi orang sakit, sekarang kita akan masuk, dalam minggu depan kita akan masuk kepada cerita menziarahi orang yang sihat pula, insya-Allah azza wa jalla, biiznillah subhanahu wa taala. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh para pendengar yang memberikan mesej. Saudara Khairul Azmi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saudara Ammar Razali juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Moga-moga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak tanya Assalamualaikum Ustaz, maaf nak bertanya, adakah sama cetakan kitab Tamamul Minnah yang penulisnya Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq? Adakah sama cetakan kitab Tamamul Minnah yang penulisnya Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Hasani? Mungkin maksud soalan ni, adakah kitab-kitab cetakan bagi Tamamul Minnah ni semuanya sama? Setahu saya ada dua cetakan. Pertama, kitab yang saya nyatakan dalam PDF ini. Yang kedua, buku yang dicetak menghimpunkan semua buku-buku karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari. Dia panggil Al-Mawsu'ah As-Siddiqiyah kalau tak silap. Panjang kitabnya. Dihimpunkan semua kitab-kitab karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari. Mungkin dalam banyak-banyak tu, mungkin pasti insya-Allah moga-moga termasuk sekali kitab Tamamul Minnah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Adapun cetakan lain saya tak tahu. Yang saya tahu yang pasti cetakan yang sedang kita guna ini, dan mungkin juga ada cetakan lain, mungkin juga dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Ghumariyah itu, yang lain saya tak tahu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin itu soalannya. Baik, rasanya itu saja daripada saya. Moga-moga Allah SWT terus-menerus memberikan kepada kita kebaikan untuk dapat berakhlak. Kita mungkin belajar fiqh, kita mungkin belajar akidah, tapi dalam majlis kita ini, kita belajar hadis Nabi untuk kita menghayati dan mengamalkannya. Okey, moga-moga diberkati Allah. Harap-harap soalan daripada Puan Nailah tu jelas dan moga-moga saya menjawabnya dengan betul. Betul ke saya jawab soalan tu, atau apa maksud Puan Nailah Al-Farafishah? Boleh komen sikit. Apa maksud soalan? Adakah saya menjawab atau ada yang diinginkan lain tapi saya tersalah jawab? Mungkin itulah soalan yang ditanya, dan mungkin jawapan saya itu adalah merujuk kepada soalan yang ditanya. Baik, terima kasih kepada semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk belajar hadis Nabi dan dapat terus kita mengamalkan. Dan insya-Allah saya harap masing-masing boleh tulis dalam list masing-masing. Okey, kita ada 40 amalan. Amalan pertama dah buat belum? Kedua dah buat belum? Ketiga dah buat belum? Mana yang tak dapat buat, kita berhutang. Istilahnya kita berhutang. Nanti dah habis BKP nanti, ada peluang kita pun melaksanakan apa lagi amalan-amalan yang belum kita dapat laksanakan, supaya sebelum kita pulang menghadap Allah Azza wa Jal, kita sudah melakukan 40 amalan yang disebut langsung oleh Nabi, dan kita mengharapkan agar Allah kasih kepada kita dan menyelamatkan kita serta memasukkan kita ke dalam syurga dengan berkat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kita bersangka baik dengan Allah, berkat kita mahu melaksanakan apa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucap terima kasih kepada semua, kepada semualah, termasuk yang terakhir yang menulis ni, saudara Abdul Halim mendoakan kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua berdasarkan kasih sayang kepada Nabi. Dan Rasulullah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia kasihi. Semua kita sangat kasih kepada Nabi, dan Nabi kasih kepada kita. InsyaAllah ketika itu, kata Syekh Husri, akan bertemulah satu situasi, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi
Dua orang yang saling kasih mengasihi, mereka bertemu kerana Allah, mereka berpisah juga kerana Allah. Kita sayang Nabi, Nabi sayang kita. Kita semua insya-Allah akan selamat di akhirat kelak dengan berkat Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih semua. Semoga bertemu lagi. Marilah sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.